أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah yang pendek ini dinamakan Suratul Asr, termasuk dalam surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Tujuannya untuk menguatkan iman orang-orang yang beriman generasi awal yang menghadapi tekanan, penindasan dan kezaliman, dan menjadi pengajaran kepada umat Islam sehingga hari kiamat. Betapa pentingnya surah ini sehingga terdapat di kalangan sahabat Nabi, bila bertemu, nak cerai, nak pisah, nak tinggal majlis, baca surah ini. Kerana dalam surah ini terdapat rukun-rukun yang penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya surah ini sehingga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Law lam yanzilillahu siwa hadhihi surata lakafatin nas atau lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan malaikat surah ini kepada manusia, cukup. Tuhan turun surah ini kepada manusia, cukup, kata Imam Syafi'i. Kerana dalam surah ini menyebut perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Iman, amal soleh, berpesan-pesan dengan perkara yang benar, dan berpesan-pesan supaya sabar. Betapa pentingnya benda yang disebut, perkara yang disebut dalam surah ini. Allah Ta'ala memulakan dengan sumpah, wal asri, demi masa. Dalam bahasa Arab, bila dimulakan dengan sumpah, menunjukkan perkara yang disebut lepasnya sangat penting, sangat mustahak diberi perhatian. Benda yang Allah Ta'ala sumpah itu menjadi dalil yang besar. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan mana-mana makhluk. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk haram, mesti bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, wallahi, demi Allah, wabillahi wa tallahi, demi Allah, demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah. Makna dia dalam bahasa Melayu saja demi Allah. Sahnya sumpah dengan demi Allah saja, tak boleh dengan sumpah dengan yang lain. Ada pun kita pergi ke mahkamah akad tangan no, sesungguhnya saya bersumpah, mengikut hukum syarak, sumpah itu tak sah, tak sah sumpah itu. Ataupun buat surat sumpah, jadi raja, jadi menteri, jadi apa, buat surat sumpah, bersumpah, tak ada wallahi wa billahi wa tallahi, sumpah itu tidak sah mengikut hukum syarak. Dan mesti bersumpah dengan nama Allah, termasuk dalam tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, la ilaha illallah, kena bersumpah dengan nama Allah, tak boleh sumpah dengan yang lain. Allah Ta'ala bersumpah di sini dengan makhluk, dengan masa. Wal asri, demi masa, menunjukkan masa sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita kena ambil masa, kena isi masa. Masa sentiasa memakan umur kita. Makin hari makin dekat dengan mati, makin dekat dengan hari kiamat. Bukan makin lama makin jauh dengan mati, tidak, makin dekat. Oleh kerana itu hendaklah diisi masa dengan betul, dengan tepat.
Disebut di sini rukun-rukun kehidupan manusia yang sangat penting. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Tak kira siapa manusia, dia nabi, dia rasul, dia raja, dia rakyat, dia alim, dia jahil, dia kaya, dia miskin, semua manusia. Semua manusia dalam kerugian. Rugi manusia itu kecuali diisikan dengan perkara yang disebut dalam surah ini. Illa alladzina amanu, malaikat orang-orang yang beriman. Beriman yang makna percaya kepada rukun-rukun iman. Asasnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, termasuk beriman pada kitab, malaikat, rasul-rasul, qada dan qadar, takdir daripada Allah Ta'ala. Kita kena beriman. Yang paling kuat beriman pada Allah dan hari akhirat. Hak lain pun penting juga. Betapa pentingnya iman ini tak boleh dipecahkan di antara satu sama lain. Tiap-tiap rukun iman tidak boleh dinafikan. Kalau menafikan satu juzuk daripadanya, makna iman dia tidak sah. Maka kaedah ilmu matematik, ilmu hisab tak boleh pakai pada rukun iman. Kalau benda lain, nang tolak satu tinggal 5. Tolak se ada 5 lagi. Rukun iman ni kalau tolak se kosong. Tak beriman kepada Allah, habis, tak sah berlaku. Allah dia beriman, Rasul dia tak beriman, tak sah iman dia. Allah dia beriman, Rasul dia beriman, Nabi Muhammad dia tak percaya, tak sah iman dia. Ataupun tak percaya pada mana-mana yang ada dalam Quran. Semua dia percaya, malaikat Jibril dia tak percaya, malaikat Jibril tak ada, dia tak sah iman dia. Mana-mana nama Tuhan, Al-Asma'ul Husna yang disebut dalam Quran, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tak percaya pada nama-nama ni, tak sah iman dia. Salah satu daripada hari akhirat, dia antara dosa dan pahala, tak ada dosa pahala, dia kata tak sah iman dia. Iman sangat penting. Apalagi mereka yang menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, yang meletakkan sifat-sifat Allah pada yang lain daripada Allah, hukum syariat, ilmu kalam yang lain pada Allah Ta'ala, dia terima macam Allah Ta'ala juga, maka terbatal iman. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demi sesungguhnya telah diwahyikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diwahyikan kepada rasul yang lebih dulu daripadamu, jika sekiranya kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, batal iman. La yahbatanna 'amaluk, semua amalanmu dihapuskan, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Demalah berapa bilion, berapa triliun, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Semayang baik, haji, apa pun sekalipun ditolak oleh Allah Ta'ala bila iman tidak ada. Maka menjaga iman sangat penting. Kepercayaan kepada Allah, kepada rukun-rukun iman, ini sangat penting. Paling penting dalam kehidupan manusia. Kena jaga iman sungguh-sungguh. Kalau iman dijaga, walaupun dia jahat, dia buat maksiat, dia buat dosa, ada harapan diampun oleh Allah Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang imannya batal dengan syirik tak diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada itu. Dosa yang lain daripada itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang bunuh orang sampai 100 orang, disebut dalam hadis, dia bertaubat, Tuhan terima taubat dia, diampuni oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis, hamba-hambaku datang kepadaku dalam keadaan sepenuh bumi dan langit dosa, aku datang kepada sepenuh bumi dan langit keampunan. Dengan syarat dia beriman. Iman dia ada. Iman sangat penting. Yang pertama iman. Wa amilu salihat, dan mereka mengerjakan amal yang salih, amal yang baik. Iman saja
tak ada amal yang baik, tak jadi. Kena ada amal yang baik. Amal yang baik. Kalau iman ada, amal yang baik tak ada, kena hukum juga. Amal yang baik ini dalam hubungan kita dengan Allah kena baik. Hubungan kita dengan diri kita sendiri kena baik. Hubungan kita dengan anak isteri kita kena baik. Dengan keluarga kita, dengan jiran-jiran kita, dengan keliling kita kena baik. Semua perkara yang baik dalam hubungan kita dengan semua dihitungkan amal yang soleh. Bukan sahaja amal kita beribadat kepada Allah, termasuklah buat kebajikan kepada orang. Sehingga disebut di dalam hadis, orang yang menanam pokok, dia tanam pohon kayu, lalu pohon kayu tanam itu hasilnya dimakan oleh binatang, dimakan oleh manusia, dia mendapat pahala dengan sebabnya. Dapat pahala dengan sebabnya. Begitulah semua kerja-kerja yang kita buat di darat, di laut, orang ambil faedah, kita dapat pahala dengannya. Duit pun boleh, pahala pun boleh, dua-dua boleh. Dengan syarat jangan menipu. Jangan menipu, kena baik. Kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau menipu, jadi berdosa pula. Kebaikan nak ditimbang dengan kejahatan, berat kejahatan pula. Kebaikan, amal yang soleh disertakan dengan niat yang baik, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dia dibina di atas iman. Amal yang baik ini terlalu banyak. Semua kehidupan kita, tidur kita, jaga kita, bekerja kita, berehat kita, semuanya boleh diisi dengan amal yang baik. Jangan dia sia-siakan. Tetapi kebanyakan masa, kebanyakan manusia membuang masa. Dia buang masa, buat amal yang tidak ada pahala, kerja yang tidak ada faedah, kosong saja, buat benda kosong. Mesti diisi masa itu dengan amal yang soleh, dengan amal yang baik terhadap diri, Tuhan, masyarakat dan seluruh alam. Wa tawasaw bil haq, dan berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan yang benar. Kena pesan-pesan yang benar ni, kerana di atas dunia ni kata betul berlaku, benar berlaku. Tak ada orang kata dia pelawak. Syaitan kata dia betul, Fir'aun kata dia betul, Fir'aun duduk patak neraka kata dia betul, Syaitan laknatullah kata dia betul. Apa dia peropok orang curi, dia betul. Pasal apa curi nak beri nafkah anak bini, dia kata. Meropok pasal apa? Nak tolong anak beranak, dia meropok. Dia kata dia betul, walaupun kerja dia salah. Betul ialah apa yang dibetulkan oleh Tuhan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar daripada Tuhanmu, jangan kamu masuk di kalangan orang-orang yang ragu dan syak. Kebenaran itu mengikut keputusan Allah, bukan keputusan manusia buat. Apa yang Allah Ta'ala terima betul, kata betul. Apa yang Allah Ta'ala kata haram, haram. Itu benar, itu haram. Itu haram. Jangan haram jadi halal, tidak boleh. Apa yang Allah Ta'ala diamkan, itu harus. Jangan kata dia banyak, diharukan oleh Allah Ta'ala. Yang didiamkan. Apa yang jadi yang keji, itu najis. Yang jadi yang keji adalah najis. Tuhan tak senara dalam Quran. Tak ayat, tak itik, tak ilmu, tak khubah, tak ada dalam Quran. Tetapi yang jejek, yang menjejekkan, mengotorkan, itu najis. Yang menyebabkan penyakit, itu diharamkan. Umum. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang benar daripada Tuhan, kita kena terima. Yang lain daripada Tuhan, itu tak benar berlaku. Sekiranya kita tengok keputusan Tuhan, sama ada keputusan hukum, keputusan sains dan teknologi. Keputusan sains dan teknologi, Quran mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar mengikut ketetapan Allah. Matahari beredar, bergerak. Dulunya ahli-ahli sains mengatakan matahari tak gerak, bumi dia gerak. Bintang cakrawala di keliling dia bergerak, matahari senyap sini tak gerak. Quran kata matahari bergerak juga.
Hari ini manusia menggunakan alat. Didapati matahari juga bergerak. Macam Quran kata. Betul Quran kata. Quran mengatakan daging babi kecil. Keji daging babi ni. Ada orang kata dok sedap daging babi. Sedap. Quran kata dok keji. Bila keji, ada sifat-sifat buruk dalam daging babi. Hari ini kajian secara sains didapati memang banyak penyakit daripada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang benar daripada Tuhan. Jangan lawan hukum Tuhan. Quran kata pencuri kena kerat tangan. Nabi ajar cukup syarat-syarat dia, peraturan dia. Ada dia kena kerat tangan. Dia buat undang-undang kerat tangannya zalim kata dia. Kena penjara je. Bila buat penjara kau ramai orang curi. Kau penjara kau ramai orang curi. Pasal apa? Duduk dalam penjara boleh makan percuma. Duduk luar payah saya makan, masuk dia senang. Senang dia jawab, mudah je. Itu dia. Nak lawan hukum Tuhan. Nak lawan hukum Tuhan, jaga. Oleh kerana dalam dunia ini ada mereka yang lawan hukum Tuhan, menyebabkan terpaksa berlawan. Terpaksa berlawan. Di antara mereka yang menegakkan hukum Tuhan dengan mereka yang lawan hukum Tuhan, kena berlawan. Dengan sebab itu Allah tawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Di sini menyuruh kita berjamaah, kita berkumpulan, jangan duduk seorang-seorang diri. Cerdik macam mana pun mesti berjamaah. Dengan sebab itu dia suruh kita sembahyang jemaah seminggu sekali. Dia suruh kita sembahyang berjamaah. Dia suruh kita berjumpa antara satu sama lain. Nasihat menasihati, bukan saja beribadat. Jangan seorang. Ada orang tu cerdik, dia seorang je, jawab dia akan mengalami keruntuhan. Keruntuhan. Tak boleh mengasihkan diri daripada masyarakat. Jangan bahasa aku ni cerdik sangat, bijak sangat, tak berkira dengan orang. Tidak boleh. Mesti duduk berjamaah dengan orang ramai. Cari mereka yang baik, yang menegakkan kebaikan. Jangan cari yang jahat. Nabi kata masalul jalil salih wal jalil su kama salul sahibil miski wa kiril haddad. Bandingan orang yang duduk dengan orang yang baik dengan duduk orang yang jahat, sama dengan orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, dengan duduk dengan dekat tukang besi. Duduk dekat penjual minyak wangi, sama ada kamu beli dia ataupun kamu duduk dekat dia, dia leset di bajumu, bau sedap, ataupun boleh bau yang harum. Itu kita duduk dengan orang yang baik. Duduk dengan orang yang jahat pula macam duduk kat tukang besi, sama ada boleh bau yang busuk daripada hembusan besi itu, ataupun boleh kena bara api dia, boleh merosakkan kamu. Kecuali tanggungjawab kita nak menyelamatkan manusia. Kita masuk dalam gelanggang orang jahat, nak menyelamatkan orang jahat, mari pada Islam, itu lain cerita. Ni dok masuklah orang jahat, ikut dia raing dia, jadi punah. Tidak boleh. Di sini dia suruh kita watawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Kena pesan. Tengok saya kita salah, nasihat. Kita salah kat orang, kita nasihat. Jangan degil. Bila orang nasihat, kita dengar nasihat dia. Baru kita pandang macam mana sekalipun, dengar dulu. Jangan kata mu bodoh, mu dah ngaji aku lama pada mu lagi. Jangan, dengar dulu. Nabi pun dengar pandangan sahabat-sahabat dia. Nabi penuh Nabi dalam peristiwa Badar yang terkenal. Dalam peristiwa Nabi mula berhijrah ke Madinah, sebagai contoh, Nabi pergi ke Madinah. Di Mekah tak ada kebun khema, di Madinah ada kebun khema. Nabi tengok orang Madinah melakukan pembungaan, iaitulah dia ambil mayan pohon khema yang jantan, dia sembuh pada pohon bunga yang betina untuk menghasilkan buahnya, tidak melalui kumbang, melalui lebah dan seumpamanya, supaya kerma menghasilkan buah yang baik. Nabi kata lok saja masalahnya, lok saja. Oleh kerana yang bercakap ni Nabi yang bercakap, maka orang Madinah tak buat, tiba-tiba tahun tu hasilnya tak molek. Mereka mengadu pada Nabi. Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dengan mana ada perkara dunia yang Nabi ikut,
sahabat dia. Nabi ikut sahabat dia. Pernah dalam peristiwa Badar, Nabi suruh buat markas tentera di Badar, di satu tempat di Badar. Lalu mari seorang sahabat, orang Badui, dia, ya Rasulullah, adakah ini wahyu daripada langit? Rasulullah pilih tempat buat markas ni wahyu daripada langit ataupun pandangan peribadi? Nabi kata pandangan peribadi. Kalau pandangan peribadi saya tak setuju. Ini bukan markas. Cari tempat lain. Kerana di Badar ni ada mata air dia. Kalau kita buat markas di sini, kita boleh ambil air, musuh boleh ambil air. Kalau kita mara ke depan, kita buat markas di mana mata air di belakang kita, kita ada bekalan, musuh tak ada bekalan air. Ini dia. Nabi dengar pandangan sahabat-sahabat dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sama je. Jangan kita degil. Maka disuruh kita berpesan-pesan dalam perkara yang benar. Kerana kalau kita buat salah, ada orang betul kesalahan kita. Ada setengah orang tu dia rasa malu. Kalau orang tegur dia rasa malu. Itu tak betul. Itu satu sifat yang salah, tak betul. Berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan sabar. Berpesan dengan sabar, kena sabar. Nak menegur perkara yang benar ni kena sabar. Kerana bukan semua orang boleh menerima kebenaran. Ada orang tu dia tak menerima kebenaran, dia degil. Sedangkan kita nak selamatkan dia, nak selamatkan masyarakat. Dengan sebab dia kata seorang orang ramai jadi sultah, kita kena lawan dengan dia. Lawan dengan balah-balah lah dengan dia, kelahi-kelahi dengan dia. Sabar berperang pun ada, berperang dengan dia. Berperang dengan dia. Terpaksa menghadapi kesabaran. Kena sabar. Nak menegak yang benar, kena sabar. Ini adalah rukun-rukun yang penting dalam hidup, yang disebut dalam surah yang sangat penting ini. Wallahu a'lam.